Perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita masih lagi membahaskan tajuk doa-doa yang penting, kumpulan doa-doa penting yang pernah dibaca dan diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi habbaba ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Terima kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini, seluruh ahli jawatan kuasa muslimat, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat. Telefon saya ke bukan? Okay. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita masih lagi membahaskan tajuk doa-doa yang penting, kumpulan doa-doa penting yang pernah dibaca dan diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung bacaan di dalam kitab pada kitab lama hijau muka surat 781 daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. 631. Kitab ibu-ibu 631. Kitab lama hijau 781. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, Ja'a a'rabiyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah allimni kalaman aquluhu, qala kul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Qala fahaula'i li rabbi famali. Qala Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Syakkar rawi fi wa'afin. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang Arab dusun ataupun kita panggil Arab Badui telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata,
Wahai Rasulullah, ajarilah aku bacaan untuk aku amalkan. Jadi satu hari Arab Badui ini datang jumpa Nabi, dia minta satu amalan macam bentuk zikir, wirid, bacaan untuk dia amalkan. Lalu dijawab oleh Nabi SAW dengan zikir yang kita baca di atas tadi, yang dalam kurungan-kurungan itu. Maksudnya, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Allah Tuhan yang Maha Besar dengan segala kebesarannya. Segala pujian yang banyak bagi Allah. Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam. Tiada daya, tiada kekuatan dengan izin Allah yang Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Baik, itu antara zikir atau wirid yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Arab Badui tadi. Lalu kemudian orang itu berkata, kalimah itu semuanya ditujukan kepada Allah, Tuhanku. Dan sekarang ini mana untuk aku? Dia tanya Nabi, yang zikir tadi banyak tuju pada Allah saja. Yang untuk aku ni mana? Dia kata. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, berdoalah kamu ataupun mohonlah kepada Allah. Antara yang Nabi sebut tadi, Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni wa'afin. Ya Allah, ampunilah daku, berilah rahmat kepadaku, berilah hidayah kepadaku, dan berilah rezeki kepadaku, dan selamatkanlah aku. Dan perawi ragu tentang perkataan wa'afini dan selamatkan aku. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, dalam hadis ini menceritakan kepada kita tentang seorang Arab Badui yang datang bertemu dengan Nabi SAW dan mohon tunjuk ajar kepada dia tentang zikir. Dia minta amalan. Lalu bila Nabi dah bagi dah beberapa zikir-zikir yang kita dah bacakan tadi, lalu dia kata yang ini semua untuk Allah. Sekarang ni amalan atau doa untuk aku. Lalu Nabi ajarkan doa tadi, antaranya diminta supaya Allah mengampunkan dosa dia ataupun dosa kita lah. Jadi ini yang pertama yang Rasulullah SAW suruh Arab Badui tadi minta pada Allah. Dan kita dah sebut dah, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak kali betapa penting, betapa berharganya permohonan keampunan kepada Allah tentang dosa kita. Sebab dosa kita, kita andaikan banyak. Sengaja atau tidak, besar atau kecil, itu tetap dikira sebagai dosa. Mudah-mudahan banyak yang tidak disengajakan. Tetapi dalam bentuk ini kita kena rajin minta keampunan Allah, merayu pada Allah, merintih pada Allah, sebab pengampunan dosa ini sesuatu yang amat ditagih oleh seorang Islam. Kita dah sebut dah banyak-banyak kali, tidak ada nilai hidup, tak ada ertinya hidup kita hari ini kalau ditakdirkan sampai saat kematian kita besok, Allah tidak ampunkan kita. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan benda tu daripada kita lah. Dan yang paling penting, bila kita tersilap ataupun dipanggil terkhilaf, tersalah, salah langkah, salah buat, terbuat dosa, maka yang paling penting adalah kita segera untuk beristighfar dan menyedari kesilapan itu. Kita jangan biarkan dosa itu sebati dengan kita, diistilahkan sebagai hanyut dalam dosa, dan lagi menakutkan pada saya lah, bila dosa itu sendiri
sudah tidak lagi dianggap dosa. Orang kata dia dah lali dengan benda tu. Kan? Mungkin ada orang dia tak rasa mendedahkan aurat tu satu dosa. Sebab dah hari-hari buat. Kan? Benda dah lali, jadi dia tak rasa dosa. Dia dah lali benda tu. Dia tak rasa dah berdosa. Kita keluar rumah, sidai baju lah, nak pergi jemur pakaian, intai dulu. Kan? Tengok ada orang tak ada kelang kabut, tudung apa semua tak. Sebab kita tahu benda tu tak boleh. Benda tu dosa. Jadi, orang yang ada rasa tu, Alhamdulillah. Maknanya dia sedar, oh ni dosa, ni jangan buat, ni tak elok, ni boleh. Dia tahu benda tu. Jadi masalahnya sekarang ni, orang yang dah lali tu, dia tak semayang pun, dia tak rasa. Dengan azan pun tak ada rasa satu panggilan yang hebat daripada Allah. Sedangkan azan itu adalah panggilan, seruan daripada Allah, yang tidak ada lagi seruan yang paling hebat daripada itu. Baik, kemudian yang kedua tadi, kita minta supaya Allah beri rahmat kepada kita. Allah merahmati kita. Merahmati dengan maksud menyayangi. Allah limpahkan kasih sayang. Allah limpahkan kebaikan. Allah limpahkan segala benda-benda yang kita nak. Dan yang paling penting, bila Allah merahmati itu, itulah nikmat paling besar dalam hidup manusia. Dirahmati Allah. Kita nak Allah rahmat kita. Yang doa yang selalu kita baca, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan keampunan. Jangan kau memandang kami dengan pandangan azab dan kemurkaan. Ini doa yang paling penting lah saya kira. Sebab dalam proses harian kita, ibu ayah sekalian, kalau Allah tak pandang kita dengan pandangan rahmat, maka dia akan menjadi pandangan yang murka. Itu saja. Kan? Dia tidak rahmat, dia pergi pada murka. Kalau tak murka, maknanya rahmat. Itu saja. Dia takkan pergi pada benda lain. Jadi sebab itu, biarlah kita doa hari-hari, minta Allah merahmati kita. Memandang kita dengan pandangan belas kasihan. Sebab apa pandangan belas kasihan? Sebab macam tadilah, dosa kita banyak, kan? Dosa dah banyak, lepas tu amal pula sikit. Itu yang jadi lebih menyeramkan lagi. Jadi Nabi ajar minta rahmat kepada Allah dalam apa situasi dan keadaan sekalipun. Kemudian yang ketiga tadi, berilah hidayah atau petunjuk kepada aku. Kita minta Allah bagi petunjuk, hidayah. Petunjuk ni sangat penting, kan? Sebab kalau petunjuk tak ada, kita boleh sesat. Petunjuk tak ada, kita mungkin boleh sesat. Bukan mungkin lah, memang akan sesat punya. Kalau tak ada petunjuk arah, kita akan sesat. Adat dia begitulah, kan? Kita naik kenderaan dari mana ke mana, sepanjang lebuh raya tak ada sembok. Simpang ada, sembok tak ada, kosong aja, kan? Kemungkinan besar kesesatan tu boleh berlaku lah. Macam nanti ibu nak pergi minggu depan ni, kan? Tapi tu ada sembok. Cuma ada satu benda saya rasa saya kena beritahu jugalah. Sebab mungkin nanti bas tu bukan sesat, dia tak boleh nak mendaki sikit tu, kan? Jadi mungkin kena exercise sikit lah. So jangan pakai kasut tumit tinggi lah. Kan? Mungkin pakai sport shoes ke, okey lah kot, kan? Ataupun kasut yang sesuai. Saya takut bas tu tak boleh naik ke atas. Sebab ada rombongan sebelum-sebelum ni, bas tak lepas naik. Dia agak curam turun. Dia macam naik tinggi lah, agak tinggi. Mendaki. Kan? Kereta saya tu pun, kan? Dia macam tayar tu pun berpusing agak sikit. Dia ada certain area tu dia masih belum ada tar lagi. Yang separuh dah ada, separuh belum.
Saya tanya Ustaz Farhan, melawak-melawak je lah kami kan. Kata pasal apa? Tak ada tahu Ustaz, itu marketing Ustaz. Supaya orang derma. Itu contoh kan. Jadi kena mendaki ataupun mungkin kalau ada kereta 4x4 usung lah seorang sikit. Naik ke bonet. Tapi tak adalah jauh sangat. Tapi boleh tahan lah. Berpeluh agaklah ketiak nanti kan. Berpeluh sikit. Tapi tak apalah, kita doa baik-baik, mana tahu bas tu boleh naik ke kan. Sebab jalan ni tu macam sahala gitu kan. Kita cuba insyaAllah. Kita tiup dari belakang boleh kot insyaAllah. Baik, sabar, lambat lagi minggu depan. Baik, jadi tuan-tuan, itu makna kita minta petunjuk lah, minta petunjuk Allah. Sebab bila tak ada petunjuk ni, kita bimbang sesat. Dan walaupun kita sudah berada insya-Allah di atas petunjuk atau landasan yang betul, kita minta supaya Allah juga mengekalkan hidayah itu. Sebab kita tak nak berlaku U-turn kan, patah balik kepada perangai asal yang tak baik, balik kepada karenah yang dulu-dulu, nakal-nakal yang dulu, melawan-melawan yang dulu. Kita takut benda itu berlaku. Sebab benda itu juga berlaku pada ramai orang. Yang kita tengok dah ubah, dah hijrah, tahu-tahu patah balik balik kepada perangai yang lama. Itu yang kita takut. Jadi minta juga supaya Allah kekalkan hidayah tu pada kita, insya-Allah. Baik, kemudian Nabi ajar lagi doa, berilah rezeki kepadaku. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya menganugerahkan rezeki. Dan rezeki ini semua orang tahu, banyak dalam kepelbagaian sudut, dalam kepelbagaian bentuk, dalam kepelbagaian rasa, semuanya Allah boleh bagi. Dan satu kata kunci yang wajib kita pegang sampai kita mati, kita kena ingat rezeki itu adalah 100% daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari manusia. Manusia itu menjadi pengantara saja. Kan, pengantara saja. Kita duduk minum kedai kopi, datang satu orang belanja, kita makan. So rezeki kita hari tu tak payah bayar lah dekat kaunter, sebab dah ada kawan ke, jiran ke, anak murid ke, siapa, ustaz ke tak, belanja kita makan. Jadi orang itu pengantara yang Allah kirim untuk melunaskan rezeki yang Allah dah susun buat kita. Jadi sebab itu ibu ayah sekalian, soal rezeki betul, memanglah benda tu telah disusun sejak azalinya, tetapi dalam pemahaman ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah, manusia wajib kena usaha. Walau rezeki dah disusun betul, tapi wajib kena usaha untuk mencari rezeki itu. Dalam istilah Melayu, dia kata rezeki tak datang bergolek. Yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak datang melayang. Ada benarnya juga pepatah itu. Tetapi konsep yang agama ajar, wajib usaha. Bekerja. Wah, iman nak makan pun kena suap. Kan? Kita boleh peluk tubuh tengok bihun goreng tu, dia tak akan terbang jalan masuk mulut kan. Usaha tu kena ada lah. Jadi ikhtiar, usaha, jalan. Sekadar mana Allah dah susun, itulah kita punya. Dan kalau kita faham masing-masing ada rezekinya masing-masing, maka dia takkan timbul rasa cemburu, rasa iri hati dekat orang. Kan? Bila tengok orang tu kereta baru, orang bercerita kat kita, oi, kawan kita tu kereta baru. Kita jawab, maknanya apa tu? Kan? Dia jawab, biarlah. Maknanya ada rasa dengki tu. Kalau jawab macam tu tak, dia mesti ada rasa something dalam hati dia. Dan bila dia dengar kita teruja, oh ya ke? Tahniah lah kawan kita, alhamdulillah boleh kita tumpang. At least lah boleh kita tumpang rasa naik kereta baru dia. Ada tak rasa kebersamaan? Kan? Ni bila orang bercerita nikmat orang lain, kita pun kata entah duit mana dia sapu. Nampak? Dia dah mula ada lintasan yang tak elok lah. Jadi pegang saja, rezeki tu Allah dah susun.
Orang tua-tua kata kalau depan mata tak masuk mulut pun nasi tu, bukan kita punya kan, jatuh bawah lantai. Jadi konsep tu betul, kita kena pegang elok-elok. Dan sebenarnya apa yang Allah telah rezekikan pada kita terlalu banyak. Kalau kita tengok yang ulama bincang sumber-sumber rezeki ni, ulama susun ada 8. Tapi saya tak urailah hari ni kan, sebab saya pun tak ingat semua sumber tu. Cuma nak bagi tahu cabang tu banyak. Ada rezeki yang dapat melalui usaha, ada rezeki yang memang Allah dah atur untuk kita, ada rezeki yang tidak disangka-sangka, ada macam tu. Banyak sumbernya banyak. Jadi ingat, rezeki Allah luas, namun Nabi ajar kita doa juga. Warzuqni, minta Allah rezekikan pada kita benda yang baik. Dan kemudian selamatkanlah aku. Minta doa supaya Allah selamatkan kita. Selamat ni maknanya umum lah. Selamat bencana, selamat dunia, selamat akhirat, selamat penyakit, segala bagai. Ya, secara umum. Baik, hadis itu riwayat Imam Muslim. Baik, kemudian lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'al mauta rahatan li min kulli syarr. Hadis riwayat Imam Muslim juga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Antaranya Nabi minta, ya Allah, perbaikilah agamaku, kerana ia merupakan peganganku pada setiap perkara. Ini doa nombor 1, ibu-ibu sekalian. Doa kita minta supaya Allah tolong jaga agama kita. Sebab Nabi kata ianya merupakan peganganku pada setiap perkara. Maksud dia, setiap benda yang kita buat atas dunia ni, ia adalah berkait dengan agama, berkait dengan hukum hakam, berkait dengan syariat. Jadi kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala tolong jaga agama bagi pihak kita. Ya Allah, kau jagalah agama aku ni supaya jadi elok semua, ya Allah. Supaya jadi elok. Sebab setiap benda yang kita buat ni, ibu-ibu sekalian, dia berkait dengan agama. Kita berpakaian, dia berkait dengan agama. Makan minum berkait dengan agama. Menikah kahwin berkait dengan agama. Cerai berai pun berkait dengan agama. Ni tak lama lagi ngundi pun dia berkait dengan agama. Saya nak sebut sikit boleh tak? Boleh tak? Tak, sebab saya ni bukan kempen apa, bukan saya nak bagi tahu. Sebab bila saya semak dalam SPR punya ni kan, untuk semakan mengundi kan kita boleh check calon. So saya semak semua parlimen dalam Negeri Selangor saja saya buka. Sekali bila saya buka Subang, sini Subang kan, tiga-tiga dah Muslim, betul kan? Calon dia ada 3, 3 parti yang besar tu lah. Jadi saya tengok tiga-tiga tu bukan Islam. Jadi selalu Subang ni memang itu masalah dia, kan? Sebab calon bukan Islam. Jadi sebab majoriti penduduk pun macam tu kok kan. Jadi dia ada kaedah, ibu-ibu sekalian. Sebab ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kalau macam tu macam mana kita nak pilih? Takkan nak biar kosong, tak boleh tak? Kena diisi juga. Jadi kaedah dia, agama letak nombor 1, kita tengok mana daripada 3 tu yang ada saham untuk agama kita. Mana dia ada saham, dia ada sumbangan untuk jaga agama, untuk membela agama, mempertahankan Islam. Kena teliti lah 3 tu. Saya tak boleh sebut lah kan, teliti lah 3 tu. Dan yang kedua, kena tengok dalam 3 tu mana yang kuat menentang. Maksud dia yang kuat menentang Islam, yang melawan Islam, yang suka buat masalah dengan agama, yang tu kita reject dulu siap-siap. Itu kaedah dia. Mudah aja. Sebab
Dalam kaedah fiqh ni, usul fiqh atau fiqh, dia ada sebut satu kaedah dia panggil akhafud dararain. Maknanya kita kena tengok mana mudarat yang paling kurang sekali. Kita kena pilih satu tu, itu mudarat yang kurang berbanding tak pilih langsung. Itu lagi mudarat. Boleh faham So bila tengok tu, tengok yang kriteria saya sebut tadi. Tengok 3 tu mana yang ada bantu Islam ke, pertahankan Islam ke macam mana. Dan tengok mana yang kuat melawan tu, kita boh tepi dulu. Letak sebelah dulu. Itu je saya nak beritahu. Boleh lah. Ni tak ada kempen mana-mana ni. Kita beritahu hukum. Sebab ada orang kata, tak payahlah Ustaz. Jangan kata tak payah. Sebab benda ni tanggungjawab, dan benda ni juga adalah untuk anak cucu kita 5 tahun ke depan. Kan? Semua tu kena ambil peranan lah. Baik, sebab dia berkait dengan agama tadi. Sebab itu cantiknya Islam. Politik pun dia ada politik Islam. Kan? Dia ada cara pemerintahan Islam, cara nak mengendalikan masyarakat, rakyat, semua agama susun. Dan modal yang terbaik ada pada Nabi SAW. Itu kita nak kena ikut. So itu kita doa, Nabi ajar tadi, minta supaya Allah baiki agama kita, jaga agama kita. Sebab kita ni, bebas sekalian, manusia yang ada harinya tu kita memang leka, cuai, lalai, kadang-kadang alpa. Walaupun kita yang hari-hari berkuliah. Jangan kata yang tak datang kuliah tu satu hal lah. Yang hari-hari kuliah ni pun kadang-kadang gelong kat sikit. Ada hari masuk air dia tu masalah kan. Ada hari pening-pening kita tu kan. Jam kat kita ni. Jadi sebab itu doa banyak, minta Allah bantu kita jaga dunia kita punya agama kita. Yang kedua, perbaikilah duniaku kerana padanya terletak kehidupan aku. Siapa kata dunia tak penting? Nabi ajar doa. Kan? Nabi ajar doa, minta ya Allah tolong jaga dunia ni untuk aku. Maksud jaga ni bukanlah ambil sampai tak sedar diri, ambil sampai tak tahu mana hak orang, hak kita, kan? Tak tahu halal haram, bukan. Ambil sekadar perlu dan kita minta Allah jaga dunia kita. Maksud dia supaya kita tidak terlajak dengan dunia. Sebab dalam hadis lain Nabi sebut dunia itu sifatnya hadra, kata Nabi. Dunia itu sifatnya hijau. Hijau ni sedap mata memandang. Tengoklah jubah saya. Kan sedap mata memandang. Kebetulan pakai hijau ini kan. Abah pun pakai hijau kan. Jadi hijau ni Nabi kata dunia tu hijau. Sedap mata tengok lah. Semua kita nak dunia ni. Itu sifat dunia tu hijau kata Nabi. Jadi bukannya tak boleh ambil. Boleh. Tuan-tuan nak buat rumah ke, beli kereta ke, nak hidup selesa ke, nak pergi melancong, pergilah, semua tak ada masalah. Tapi jangan sampai dunia itu menjadi gangguan untuk kerja buat akhirat kita. Jangan sampai dia mengganggu proses kuliah kita, solat kita, zikir kita, selawat kita, terganggu, gugat, teruk sebab dunia. Itu yang bahaya. Itu yang kena doa tu, supaya Allah kawal kita punya dunia ni, supaya kita tidaklah terlajak, tidaklah berlebihan, tidaklah orang kata melampau-lampau sangat kan dengan dunia ni. Boleh ambil ibu-ibu, tak ada masalah kan. Sebab kita ambil saya ambil satu contoh kan, tak berapa hari lagi, 2 minggu ni kot, akan berlaku satu event besar dalam dunia ni, nama dia World Cup. Kan, orang perempuan dia tak ambil kisah sangat, walaupun ada anak murid perempuan saya yang kaki bola kan. Jadi World Cup ni dunia punya cerita lah, kan. Mana semua liga-liga negara semua berhenti meraihkan Piala Dunia ni, sebab player-player kelab ni semua akan balik pada negara masing-masing, akan main kan. Jadi tahun ni tuan rumah dia Qatar. Jadi sejarah tercipta, negara Islam pertama, negara yang majoritinya umat Islam, pertama kali menganjurkan Piala Dunia. Satu. Dan yang kedua, saya tengok fakta dia, dia dah letak di semua stadium dan iklan-iklan do and don'ts.
penyokong yang mana boleh buat, yang tak boleh buat, dia dah susun. Pakaian tertib, adalah dia punya syiar Islam tu dia bawa. Itu bagus. Dan ada satu lagi yang saya tengok tadi, dia akan letakkan di semua stadium dan tempat-tempat tumpuan Piala Dunia besok, hotel ke bandar-bandar yang terlibat, dengan hadis-hadis Nabi. Dia akan letak hadis Nabi yang berkait dengan kemanusiaan. Contoh pasal berkasih sayang, silaturahim, jaga hubungan baik, dan semua yang berkait. Nampak? Itu saya kata, tak apalah, bola lah, tapi benda tu sampai. InsyaAllah dakwah tu dia akan letak bahasa Inggeris, semualah bahasa-bahasa tertentu yang dominan dia akan letak sebagai orang kata dakwah juga. Tak adalah sibuk dengan bola je lalai gitu kan. Ada benda lain yang orang boleh ambil. At least ada. Macam tu lah. Jadi dunia ni bukannya semua kita kata tak boleh kan. Mana yang elok, mana yang baik, mana yang bermanfaat, kita ambil. Ilmu akhirat memang kita kena mengaji. Fardu ain, fardu kifayah semua. Ilmu dunia pun mana yang elok, ambil lah. Berlambak lah kita tengok media sosial ni. Ilmu dunia. Ilmu cara buat roti canai. Bukan semua orang hati kan. Formula nak lembutkan tepung, senang nak tebal tak koyak, boleh lambung terbang kan. Ilmu tu. Ilmu mandu kereta, ilmu jaga kereta, ilmu berkebun, ilmu simpan duit, ilmu nak beli emas. Itu semua dunia punya cerita. Tapi dia ilmu yang bermanfaat, bismillah, tak ada masalah. Kan? Ilmu tips jaga kesihatan. Kan? Saya banyak kat follow dalam TikTok doktor-doktor kan. Ya, kita pun tak apa sihat ke. Jadi nak kena tengok kat tips kesihatan, pemakanan, minuman. Kan? Macam mana. Tapi betul lah bila kita tengok ilmu-ilmu kedoktoran ni kan. Dia sebenarnya kita akan rasa Allah tu sebenarnya terlalu hebat. Sangat hebat. Terlalu hebat. Ada satu video perempuan tu tengah buat live, tiba-tiba dia minum air, dia tersedak tu sampai tak boleh nak nyawa. Lepas tu saya tengok ada satu doktor lelaki ni, dia stage video tu dan dia hurai pasal apa perempuan tu bila tersedak dia tak boleh nyawa. Dia ada, rupanya dia kata kita punya saluran pernafasan dengan saluran pemakanan tu, pangkal awal tu dia share. Dia share. Peringkat awal tu dia akan share, dia ke bawah sikit baru dia pecah dua. Satu masuk pernafasan, satu masuk pemakanan dan minuman. Jadi dia boleh tersedak tu sebab air tu termasuk dalam pernafasan punya line tadi. Dia dah terkonar ke situ dan dia kata nasib baik plain water. Nasib baik perempuan tu minum air kosong lah. Kalau dia minum fresh orange, tu lagi panjang cerita. Sebab dia boleh jangkitan kuman dan sebagainya lah. Jadi itu ilmu dunia lah. Tapi bermanfaat. Daripada kita follow yang tak apa-apa kan. Jadi kita tengok yang ada manfaat. Sebab dunia ni bukan semuanya tak elok lah. Dunia ni kita kena pilih, kena pandai memilih. Sebab itu Nabi ajar doa. Yang ketiga, Nabi ajar kita perbaiki akhiratku, kerana di sanalah nanti tempat kembaliku. Kan kita minta Allah tolong jaga akhirat kita, sebab situlah besok kita akan dikembalikan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, inilah benda yang sebenarnya sedang kita buat. Kita mengaji, kita kuliah, kita tazkirah, kita forum, kita buat majlis diskusi ilmu, kita wa ima kita pergi ziarah sekalipun, minggu depan ni pun, itu sebenarnya adalah cabang-cabang untuk kita persiapkan bekalan akhirat kita. Untuk kita prepare hari akhirat kita. Sebab saya ulang banyak kali, persiapan akhirat mesti dibuat sekarang ketika kita masih hidup di dunia ini. Bukan dekat nak mati, apatah lagi selepas mati memang tak boleh buat apa-apa. Jadi sementara masih ada nyawa, bismillah. Buatlah apa pun yang baik yang menjurus ke arah akhirat. Sebab kita tak tahu sakit demam mati ni bila. Kan? Ada orang, ialah dia sempat pergi penamaan calon, mengundi belum tentu.
Mana tahu sebelum mengundi meninggal ke apa kan? Tak mustahil benda tu. Tapi kita doa lah mudah-mudahan sihat. Cuma saya nak bagi tahu, mati ni kita tak tahu bila. Sampai saat tu tak tahu bila. Sihat-sihat pun boleh mati. Kadang-kadang sakit lama pun tak mati-mati. Kita nak cakap apa, benda tu belum sampai. Jadi gunakan nikmat yang ada untuk prepare sebagai bekalan akhirat. Semalam ada kejadian di Taman Maluri Ceras, viral tak? Pokok tumbang kan, habis kemik kereta macam kancil ke Myvi tu, sebelah kemik tenggelam dengan pokok berapa puluh tahun punya umur pokok tu kan, besar gini. Tapi Alhamdulillah selamat. Ibu dengan anak dia umur 2 tahun, India. Ibu dengan anak 2 tahun terempat dalam kereta tu, tapi hidup, hantar hospital lah. Cuma kereta memang dah penyek sebelah lah, kemik sebelah macam temiskul. Tapi belum ajal kan, tak mati. Jadi itu saya kata, kita ni sementara ada nyawa, sementara sihat, ada duit, semua ni guna untuk akhirat. Tak usah berkira. Dengan Allah punya projek ni, saham akhirat, jangan berkira. Jangan berkira. Semalam dah derma dah Ustaz. Jangan berkira bang, kan, bagi je lah berapa yang ada tu, sikit-sikit. Saya rasa tak miskin lah geng-geng Al-Falah ni hari-hari derma kat belakang tu kan. Tak adanya miskinnya. Itu jamin Nabi, bukan saya jamin, Nabi yang jamin. Orang yang rajin infak, rajin sedekah, rajin derma, rajin wakaf, rajin menyumbang, Nabi kata la yang kus, tidak akan berkurang harta. Jadi buatlah ibu-ibu sekalian, mana yang kita daya, mana yang kita mampu, kita buat. Sebab kita tak tahu dalam banyak-banyak sumbangan yang kita bagi, kebaikan yang kita buat, yang mana satu menjadi asbab kita ke syurga, kita tak tahu kan. Yang mana satu nak jadi punca terbesar menjadi penyelamat kita di mahsyar, kita tak tahu. Jadi sebab itulah, berdoalah untuk akhirat, supaya Allah bantu akhirat kita jadi akhirat yang baik. Kemudian Nabi ajar lagi doa, ya Allah jadikan hidup ini panjang umur, buat menambah kebaikan bagiku. Kita doa supaya bila umur kita ni dipanjangkan dengan kebaikan. Itu yang selalu saya sebut kan, bila kita doa ataupun kita ucap bersedih pada kawan-kawan kita, ucapkan pada dia, moga panjang umur dalam kebaikan. Kena doa gitu. Sebab takut panjang umur melawan kan. Sebab ada orang lagi panjang umur boleh tahan dia punya melawan itu kan, tak sesedar diri dia. Jadi saya kalau ada dalam grup-grup WhatsApp kan, bersedih-bersedih ke apa, saya akan ucap gitulah, selamat panjang usia dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Sebab ada orang lagi panjang umur, lagi tua, lagi kuat melawan. Contoh Firaun. Firaun umur bukan macam kita 60-70 apa barang. Firaun 500 bang. 500 tahun umur dia. Kan? Lagi tua macam tu, lagi kuat melawan dia, sampai mati dalam kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Jadi oleh kerana itu, mintalah panjang umur, boleh, tak salah minta panjang umur kan. Tapi biar kita minta dalam kebaikan, minta dalam ketaatan, minta dalam keadaan kita makin berusia, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan rumah dia, makin dekat dengan majlis ilmu, makin dekat dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu saja. Sebab ialah konsep dia, kalau makin berumur, fizikal kita makin lemah, bukan makin kuat pun kan. Kita dengan 30-40 tahun dulu jauh beza. Kudrat kita tak sama kan. Dulu handal, sekarang ni dah tak apa-apa dah. Dah meletup sana, meletup sini, pinggang meletup, jari meletup kan, lutut meletup. Tu panggil geng meletup kan. Bangun akak kedua pram sementara dah sampai ke atas. Punya bereput dah tulang kita ni kan. Tu pun ada hati nak melawan. Dalam reput-reput tulang. Allahu Akbar. Jadi minta doa supaya panjang umur dalam kebaikan. Itu yang kita nak dah. Jangan melawan tu. Na'udzubillah. Baik, kemudian ibu-ibu sekalian yang terakhir, dan jadikanlah kematianku sebagai istirahatku dari segala keburukan.
Allahu Akbar. Minta doa supaya mati itu al-maut rahatan li min kulli syarr, menjadi mana boleh bunyi pula. Jangan. Okey. Baik. Jadi kita minta supaya mati itu kita rehat. Mati itu menjadi kerehatan untuk kita dalam alam barzakh. Biar berehat. Sebab ada orang mati tak berehat. Dia diseksa, diseksa lah dalam kubur, istilah dia gitulah. Kan? So itu bila kami lah ustaz-ustaz kan, bila ada kawan-kawan ustaz kita meninggal, ulama-ulama kita meninggal, kadang-kadang kita cakap, kita kata ustaz, sampailah masa ustaz berehat dalam kubur. Dah penat dah berjuang atas dunia ni kan. Penat dah berjuang, sampai masa dah ustaz rehatlah dalam kubur. Kita doa gitu. Sebab itu yang Nabi ajar, berehat. Jadikan kubur kami ya Allah sebagai tempat rehat kami. Sebab dunia ni ibu sekalian dah terlalu penat dah buat kita. Terutama ibu-ibu. Tak ada istilah kalau buat soalan kuis kan. Tadi Ajar Salwa dah tanya dah soalan kuis. Apa negeri Pantai Timur? Kan? Jadi kita ni kalau tanya satu soalan, saya rasa tak ada jawapan lah. Kan? Soalan dia bila orang perempuan berehat? Tak ada jawapan. Kan? Memang tak ada jawapan pun. Kan? Jadi ibu-ibu ni dah terlalu penat lah dengan dunia ni. Daripada anak dara sampai berkahwin, dah berkahwin beranak pula, lepas beranak bercucu pula. Kan? Lepas dah bercucu, jaga cucu pula. Penat pula kan. Bila nak berehat? Tak ada berehat. Ada je kerja 24 jam nak dibuat je kan. Mengemas rumah lah, basuh baju lah, itulah ini, macam-macam. Jadi dunia ni kita dah penat. Dengan penat COVID lagi, dengan penat ekonomi lagi, dengan penat politik lagi, dengan penat itu lagi, dengan segala penat lah. Sebab itu kita doa, minta supaya mati kita tu jadi betul-betul kerehatan buat diri kita. Kita berehat sungguh. Sebab Nabi kata kubur tu dia boleh jadi satu antara dua kan. Sama ada taman syurga atau kawah api neraka. Jadi bagi orang yang berehat, insya-Allah kuburnya menjadi seperti taman-taman syurga. Amin. Insya-Allah. Kubur dia lapang, kubur dia luas, kubur dia terang benderang, wangi kubur dia, bercahaya, semua eloklah. Semua lengkaplah. Macam tu lah. Jadi kalau sebaliknya, itu yang kita takutlah, kita minta Allah lindung kita insya-Allah. Baik, jadi itu doa kita lah yang Rasulullah ajar, minta mati itu jadi sebagai tempat istirahat daripada segala keburukan yang pernah kita buat. Baik, sambung lagi sikit. Daripada Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bika bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Antara maksud, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Aslamtu, aku Islam, ataupun aku berserah diri. Jadi kita kena ingat, kita hanya ada satu pegangan agama sahaja, iaitu Islam. Itulah pegangan kita sampai bila-bila. InsyaAllah. Jangan diubah-ubah. Sebab tak semua orang memiliki Islam itu. Tak semua orang mendapat cahaya agama itu. Walaupun mungkin ada orang di luar sana yang bukan Islam sedang mengkaji-kaji, mencari-cari agama terbaik untuk mereka, tapi Allah belum lorongkan Islam tu pada dia. Tapi kita alhamdulillah beranak-beranak kita Islam. Jadi tugas kita kemaskinikan Islam itu
supaya kita jadi penganut Islam yang faham tentang ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Baik, kemudian hanya kepadamu aku beriman. Jadi kita kena ingat, bila sebut soal keimanan, ketakwaan, dia tak boleh lari daripada 6 rukun iman itu, dan yang paling tertinggi adalah beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pakat jaga iman kita masing-masing, sama macam hukum fiqh juga. Kalau kita belajar dalam bab fiqh, semayang tu ada benda yang boleh membatalkan semayang. Puasa pun ada benda yang boleh membatalkan puasa. Haji pun sama juga. Jadi begitulah dengan iman. Ada benda yang boleh membatalkan iman. Kena ingat yang tu. Yang boleh merosak dan melingkupkan iman manusia. Kalau kita buka dalam kitab Mastika Hadis, jilid pertama, bahagian iman, tajuk belakang sekali. Perkara yang boleh membatal dan merosakkan iman. Dipecah itu ada 3. Pertama, dari sudut i'tiqad, kepercayaan. Kan? Dari sudut kepercayaan. Contoh, manusia tu percaya ada Tuhan lain selain Allah. Maka, rosaklah iman dia. Yang kedua, saya ringkas dari sudut perbuatan. Perbuatan yang boleh merosakkan iman dia. Contoh, manusia tu sembah selain Allah. Dia sembah berhala ke tepekong ke apa tak? Syirik dan rosak iman. Yang ketiga, lagi banyak orang buat tanpa disedari, adalah boleh rosak iman dari sudut perkataan. Contoh, dia kata orang Islam akhir zaman nak buat apa ni, bungkus-bungkus. Ayat tu bukan saya reka tau. Ayat tu ada dalam kitab tu. Dia kata orang Islam ni buat apa dia bungkus-bungkus. Bungkus ni zaman Nabi je, sebab padang pasir habuk banyak. Kalau dia cakap gitu dengan niat hina hukum menutup aurat bagi wanita, hukumnya murtad. Rosak iman, rosak akidah. Lagi ngeri kalau dia hina ni kerak kuku ni. Dalam tu ada tulis. Kan? Dia kata nak buat apa kerak kuku ni, kuku aku punya pasal. Kalau dia jawab begitu tanpa niat hina sunnah, berdosa saja. Tapi kalau dia niat ni kuku aku punya pasal, dengan niat hina sunnah, mengerat kuku tu sunnah Nabi, dia hina, murtad. Tak payah pikulkan badi dekat batu kiyah. Tak payah. Kan? Hina kerak kuku saja. Bayang yang hina hukum Allah. Macam mana? Sebab tu saya kata, kalau tengok list yang dengan sebab perkataan ni, saya rasa dekat 30 listing. Kan? Pasal mulut orang cakap bagian, semua tu boleh rosak akidah. Jadi sebab itulah Nabi minta doa tadi, aku beriman kepada engkau ya Allah. Sebab iman ni penting, ibu ayah sekalian. Itu lesen besar, melayakkan kita ke syurga insya-Allah. Kemudian Nabi kata, hanya kepadamu aku bertawakal. Aku berserah dan aku bertawakal hanya kepadamu ya Allah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tawakal ni sangat penting. Tawakal maknanya kita berserah pada Allah setelah kita buat semampu sedaya yang kita boleh buat. Apa saja. Apa saja. Kita start kunci kereta saat lagi, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita ikutlah aturan, bawa tali pinggang, tengok side mirror dia betul ke tidak dah, signal menyala ke tidak. Kita start kereta jalan, bawa elok-elok, itu namanya tawakal. Dah, tawakal. Apa jadi, aksiden ke terbabas, itu dah bukan kerja kita dah. Kita dah tawakal tadi. Dah, tawakal mesti seiring dengan usaha. Yakin pada Allah, kita dah serah bulat-bulat pada dia, biar Allah yang buat kerja. Kita buat kerja kita. Kan? Saya bawa contoh. Kan tiap kali saya kuliah, saya umum pada ibu-ibu, siapa yang nak ikut saya pergi umrah bulan 12, jom. Tiap kali saya umum, jom macam tu je.
Tak apa pun tak sudi nak ikut aku, kan? Sedih. Jadi kan, bila saya umum berapa bulan lepas, adalah 2 orang 3 orang ikut. Lah kali dia melekat jumlah tu sampai nombor 17. Dia start dekat 17 tu, saya ingat 2 bulan dia ikut. Kita dapat seat 40. So yang dah ada nama 17, mana ada 23 kosong kan. 17 tu 2 bulan ibu sekalian. Dekat 2 bulan dia melekat dekat nombor 17 tu, tak berganjak. Tak ada orang nak sudi nak ikut. Kan? Tak apa ustaz, kita bincang dengan travel kan. Tak apa ustaz, kita buat kerja kita ustaz. Ustaz umum je hari-hari, saya masuk Facebook semua buat. Toki tu kata kan, buat. Tengok minggu lepas lah, 2-3 hari lepas ni udah melempah pula dah. 23 tu dah penuh, ada pula lagi nak ikut. Dia kata ustaz tak payah umum lah, tutup ustaz, habis lah. Nampak tak? Kita serah je pada Allah. Kita buat kerja dah, umum, iklan, promosi hari-hari sampai orang dah penat dah dengar ustaz ni bercerita pasal umrah ni kan. Siapa nak ikut jom, siapa nak ikut jom, hari-hari saya kembali. Jadi sampai masa tu dia akan bagi. Kita sabar je sekejap, sabar, relax kan. Cuak tu memang ada, sebab kita ni dah makin dekat ni, nak bayar tiket, nak book hotel macam mana kan. Ni masa lagi sebulan lebih, 26 Disember. Jadi Allah hantar, tak ada apa masalah. Kita percaya dengan dia je. Sebab rezeki tadi kan kita doa, rezeki tu dia yang susun. Allah yang gerakkan orang ni nak ikut dengan kita, nak tak ikut, tak apalah, itu Allah punya kerja. Kita nak marah orang, awak anak murid saya sampai hati tak ikut saya, mana boleh, no? Suka hati orang ni nak pergi dengan siapa pun kan. Itu hak masing-masing. Tapi konsep kita bismillah tawakal, cerita terang, bagi tahu, orang ikut tak ikut tu orang punya pasal kan. Itu Allah yang susun. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita kena minta pada Allah, dan tawakal tu jangan tinggal. Apa pun kita bismillah tawakal. Kita dah didik anak sebaik mungkin, kita lepaskan dia. Kita pun tak tahu jodoh dia dengan siapa besok. Mana kita nak tahu kan? Tantang jodoh dia dengan ustaz, bukan saya, ustaz lain yang belum kahwin. Astaghfirullahalazim. Dah cara ibu tengok tu macam jauh benar pandangan. Risau lah saya. Tak habis cakap ustaz lain. Manalah tahu jodoh anak kita dengan ustaz kan. Kan senang nak kahwin dengan ustaz kan. Ataupun jodoh dia dengan orang yang senang, orang berada, orang yang baik. Kita tak tahu. Rezeki anak kita mengaji separuh mati, dia kerja apa besok, kita tak tahu. Itu rezeki masing-masing. Kerja kita buat yang terbaik, didik, susun, ajar apa semua elok-elok nak. Lain kita serah pada Allah. Dia kalau buat macam tu, ni hati kita jadi lapang, tenang. Kita tak ada nak seraput, nak mikir Allah nak aku dengan siapa, nak kahwin besok ni kan. Itu ada kat rasa tu kan, tapi taklah stres sangat, sebab kita percaya jodoh tu Allah yang atur kan. Kita tak apa, ada jodoh, insya-Allah sampai masa dia akan kahwin, jangan risau kan. Kita letak aturan, usaha kena ada. Dia berkawan, itu usahalah kan. Dia mengaji, dia ada berkawan dengan lelaki, itu usaha. Tapi hakikat Allah Ta'ala kan. Jadi itulah, kita pegang yang tu, dan tawakal tu jangan tinggal. Baik, kemudian hanya kepadamu aku akan kembali, dan hanya kepadamu lah tempat aku mengadu. Ingat, kita semua akan dikembalikan pada Allah, akan balik pada dia, akan dipulangkan pada dia. Jadi bila nak balik, ibu-ibu sekalian, kena siapkan bekal. Kita nak balik kampung ni kan, akhirat tu kampung kita lah. Jadi kita nak balik kampung, raya-raya ke apa besok, kena ada bekalan kan. Bawa makanan sikit, duit ke apa, bekalan nak balik kampung tak, baju sikit seminggu nak balik raya. Jadi kita nak balik kampung, namanya akhirat. Kubur tu, akhirat tu kampung kita. Jadi itu yang Nabi kata, kepadamu aku akan kembali balik. So makna supaya kita sedar diri. Cuba, saya tak tahulah kan, cuba kita buat macam ni. Yang aku ni ya Allah, malas sangat dah semayang ni, siapa? Aku besok pun nak balik pada Engkau ya Allah kan. Muhasabah diri tu tak. Kadang-kadang macam saya kata tadi lah, ada hari degil kita, ada hari malas kita.
Bila di hari malas tu tak saya cakap lah, menimbun kain tak melipat. Tak ada kena mengena dengan ibadah Ustaz. Kan? Ingatkan nak kata malas nak sembahyang, dah malas lipat kain kan. Tambah mendung hujan-hujan kat luar tu kan, malas betul rasanya kan. Dia ada hari dia tu. Jadi kita doa pada Allah, muhasabah juga, ya Allah kenapalah aku ni malas nak baca Quran, esok aku nak balik jumpa Engkau ya Allah, bagilah aku kekuatan. Buat macam tu. Maknanya muhasabah tu penting kan. Jangan kita rasa kita ni bulat-bulat je serah. Dah, kita kena ada kat muhasabah tu. Kena ada ikhtiar, kena ada usaha, kena ada kesungguhan. Kita nak buat something yang baik, minta Allah bagi petunjuk, minta Allah tolong kita. Macam tu. Dan kepada dia lah kita mengadu. Terutamanya kita bangun malam ke, tahajud ke apa tak, 2/3 malam, kita minta pada dia. Dia yang bagi semua. Manusia tak ada apa tuan-tuan. Kan? Wah, imam Perdana Menteri ke siapa, dia tak ada apa pun. Allah yang letak dia jadi orang tengah je. Tapi segala keizinan tu berlaku pada dia lah. Baik, kemudian ya Allah, aku berlindung dari penyesatanmu dengan kemuliaanmu. Maksud dia kita minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala lindung kita daripada sesat. Tudillani. Supaya jangan sesat. Sebab apa? Sebab sesat ni bahaya, ibu ayah sekalian. Sebab sesat ni dia akan bawa manusia pergi neraka. Dia mula-mula okey daripada lahir, dia membesar, sekolah agama elok, pakai tudung semua kan. Tak tahu sampai satu turning point umur 25 tanggal tudung. Di situlah bermulanya arena kesesatan ni kan. Kita doa yang baik lah. Saya ada kawan seorang artis, tapi tak boleh sebut nama lah. Dulu sekolah agama sama dengan saya kan, tapi bukan best saya lah, muda setahun 2 ke bawah, perempuan, terkenal agak. Saya tak nama betul, saya tak tahulah kan, tapi bila tengok dalam TV nampak muka dia, tahulah ni budak sekolah aku dulu pakai tudung elok kan, tapi sekarang tak pakai tudung kan. Jadi kita doa lah kan, mudah-mudahan satu hari besok dia berubah macam tu lah kan. Kita jangan kecam-kecam, kita doa yang baik-baik insyaAllah. Jadi kita takut yang itu, dah elok-elok tiba-tiba tersasar sekejap kan. Itu kita takut. Sebab itu minta Allah lindung kita dari kesesatan. Jangan sesat. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau lah yang maha hidup, yang tidak akan mati-mati. Sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati. Jadi di hujung tu sebagai pujian kita kepada Allah kan. Kita puji Allah yang maha hidup selamanya, tidak akan mati-mati. Kan, tak akan mati, sentiasa hidup. Sedangkan kita ni makhluk yang sampai saatnya akan mati. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebab itu berdasarkan beberapa doa yang telah kita huraikan tadi kan, banyak-banyaklah, macam-macam dah doa tu, saya rasa dah banyak dah tu doa yang kita bincang hari ni. Macam-macam doa, yang paling penting adalah pemahaman kita. Sebab ulama kata al-ilmu wal fahmu. Ilmu tu adalah faham. Itu bawa ilmu, kita faham. Ngaji tak faham pun tak ada apa kan, dia mesti faham. Dan faham ni Allah yang bagi, bukan ustaz, bukan ulama, bukan siapa, bukan guru, bukan. Allah yang bagi faham. Faham tu dia berbeza satu dengan lain, dia tak sama level pemahaman dia tu, level ingatan dia tak sama kan. Antara kita tak sama. Ada orang kuat ingatan dia, ada orang slow sikit, dia lupa kan, dia tersepak batu kan, lupa dah. Tu boleh tahan dia. Ada yang bersin-bersin lupa terus. Dia bersin, dia kata apa ustaz kuliah tadi ni, aku dah tak ingat lah kan. Kalau batuk lagi tak tahu apa benda dah lah lepas tu kan? Jadi tahap kita ni tak sama tau. IQ kita tak sama, pemahaman tak sama. Tapi tak apalah ibu-ibu sekalian, yang penting faham. Yang penting faham kan. Bila dah faham, senang nak buat kerja.
Macam saya cerita yang mengundi tadi tu lah. Bila faham, oh macam ni rupanya konsep dia kalau tiga-tiga bukan Islam. Dah faham. Senang lah. Tapi bila tak faham, sejam kat tempat mengundi tu. Apa, orang dah nak halau, nak tutup lah pusat mengundi. Dia tak mangkah lagi kat dalam tu. Lama-lama orang SPR tu pangkah dia. Bang, balik je lah katanya. Kan? Koyak je lah kita undi tu kan. Jadi, bila tak faham, itulah susah. Apa benda pun dalam dunia ni, baik kerja dunia ke kerja akhirat, kalau tak faham, memang susah. Memang susah, ibu-ibu sekalian. Kan? Kita tak faham cara bawa kereta, memang tak jalan kereta tu. Kita tak faham cara apa-apalah, kan? Tak reti, tak tahu, memang dia akan susah. Tapi bila faham, oh macam ni cara ambil sembahyang, senang. Oh macam ni cara sembahyang subuh, macam ni kunut, macam ni kita nak tawaf, sa'i, melontar, faham, senang. Sebab itu semua Nabi kata bil ilmi, mesti dengan ilmu. Jadi ini untungnya ibu-ibu mengaji kan. Mengaji dengan saya ni pun rasanya dah 11 tahun dah kot. Daripada kitab Asmaul Husna sambung Al-Azkar, yang Al-Azkar ni Haji Salwa cadang nak suruh habis cepat pun tak sempat-sempat lagi nak habis. Banyak lagi ni kan. Tak silap daripada hujung tahun lepas cadang nak habis, tapi dah masuk hujung tahun ni pula lah. Kan, mau pula menyambung hujung tahun depan nanti. Banyak agak lagi. Jadi apa pun tak apalah, esok sampai saat dia habis juga kitab ni. Salah satu lah, kalau kita habis dulu atau kitab dulu, tak tahu mana satu. Mudah-mudahan kitab dulu lah, insyaAllah. Baik, saya akan berhenti setakat tu dulu. Daripada Buraidah tu kita akan sambung Isnin minggu ketiga lah. Isnin minggu ketiga 21 selepas PRU lah. Kita milih 19 kan, 19 Sabtu, 20 Ahad, 21 Isnin, insyaAllah lah. Dan sebagai kesimpulan akhir untuk pagi ini, muslimin-muslimat, yang pertama sekali, ingat kita sentiasa ada Allah di sisi kita. Kita sentiasa ada Allah di sisi kita. Jadi kita kena gunakan nikmat Allah yang ada dengan kita selalu ni. Doa banyak, minta, merayu, mohon pada dia sentiasa. Yang kedua, apa juga benda baik yang kita buat, kecil atau besar, pastikan kita niat ikhlas. Niatnya betul, niatnya tidak bercanggah dengan agama. Ya, niatnya pastikan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan majlis ilmu. Apa keadaan, apa cara, apa situasi sekalipun, kita mengajilah. Ya, online ke, offline ke, apa ke, yang penting kita mengaji elok-elok. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih pada muslimin, muslimat, ibu ayah yang hadir dalam Dewan Fatimatul Zahra kita pada pagi ini. Dan terima kasih semua yang menonton live kita dalam channel-channel yang ada. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil bersama. Dan sebelum saya serahkan majlis, satu dua pengumuman ringkas. Yang pertama, kutipan pagi ini saya nak buat kutipan khas untuk bantu seorang pelajar kita di Mesir yang sangat-sangat ketandusan keputusan wang. Dia telah keputusan wang, macam-macam lah. Saya penat lah tengok WhatsApp tu masuk kan. Kesian. Kita nak bantu tak boleh, duit pun tak pernah ada kutipan yang lain pun. Jadi untuk hari ni saya tak kutip untuk Ustaz Farhan sebab minggu depan kita nak pergi kan, nak kutip dalam bas. Itu hasilnya lebih banyak, insya-Allah. Kutip dalam bah besok lah. Jadi yang itu ibu-ibu kutip lah, nanti dalam bah boleh serah by hand dekat Ustaz Farhan, insya-Allah. Kita akan tengok lah macam mana struggle-nya Ustaz Farhan daripada kebun getah dan kebun sawit. Tengoklah hasil nanti, insya-Allah. Kita akan rasa kagum lah. Saya sendiri pun tabik lah dekat dia kan. Saya kata kalau aku pun tak boleh buat benda ni kan. Memang tak mampu lah saya, tapi dia ada kekuatan kat situ. Jadi kita doa tolong dia lah, insya-Allah, apa sudut pun. Baik, jadi kutipan hari ni untuk kita bantu student kita di Mesir yang memerlukan sangat sumber kewangan.
tambah dengan currency kita yang agak teruk ni kan, macam-macam lah. Jadi kita cuba bantulah, insyaAllah. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, ada dua jualan saya bawa hari ni. Yang pertama, pes ikan bakar petai, RM15 harganya. Dan yang kedua, perfume, nama dia Iman Perfume. Untuk lelaki ada, untuk perempuan ada, untuk unisex pun ada, lelaki dan perempuan. Tester dia pun ada, saya dah susun dekat luar tu. Saya letak tester tu depan minyak wangi dia. Jadi jangan tukar tester tu, nanti bertukar pula kotak dia. Jadi boleh test lah. Harga minyak wangi tu RM39 sahaja, dan boleh dia bawa solat apa semualah, tak ada masalah. Baik, itu sahaja. Dan untuk umrah 12 dah habis. Jadi yang ada umrah tahun depan bulan 3. Yang tu ada, insyaAllah. Kita menyambut Ramadan di sana. Maknanya sehari 2 kita puasa, lepas tu kita balik. Macam tu. Yang tu ada tahun depan. Nanti kita update balik. Baik, wallahualam, itu sahaja untuk pagi ni. Terima kasih banyak atas sumbangan tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita semua. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.